Alright, untuk part yang ketiga dalam discussion berkenaan dengan set yang ketiga, kita akan bermula dengan soalan 21. Macam yang anak-anak pelajar perasan, untuk soalan 21 hingga soalan 30, kesemua soalan-soalannya adalah soalan aneka gabungan, di mana dia mempunyai pilihan Roman 1, Roman 2 dan Roman 3, dan anak-anak pelajar kena pilihlah jawapan mana yang betul. Tapi hati-hati sebab pilihan jawapan yang kita nak tentukan adalah bergantung kepada statement yang di atas. Contohnya macam soalan ni. Which of the following statement about lipid are correct? Dia nak fakta yang betul. Ada masanya dia akan minta untuk bagi fakta yang salah ataupun semua fakta betul. Accept. So you kena digest betul-betul apa yang dia nak. Sebab nanti bila kita tanda, jangan sampai benda tu tak reflect apa yang soalan minta sebenarnya. Okey, jadi sekarang kita nak cari fakta yang betul tentang lipid. Macam yang kita tahu, lipid, dalam nota kita ada belajar 3 jenis lipid. Di mana kita ada belajar berkenaan dengan yang pertama, triglyceride. Yang kedua kita ada belajar berkenaan dengan fosfolipid. Dan yang ketiga adalah steroid. Steroid ini the detail structure kita tak tahu. Kita tak belajar detail. Tapi dia adalah structure yang melibatkan, dia kata 4 carbon ring. Macam contohnya yang kita jumpai pada structure plasma membrane yang dipanggil sebagai kolesterol. Walau bagaimanapun, untuk dua lagi ni, dia akan sangat related dengan sangat related dengan dua struktur, iaitu glycerol dan juga fatty acid. Gabungan yang mana kata you kena tahu komponen. Kalau triglyceride, 1 glycerol, 3 fatty acid. Fosfolipid, komponen dia 1 glycerol, 2 fatty acid, 1 phosphate group. So itu yang penting. Dan adalah pula untuk fatty acid ni, dia ada sifat-sifat saturated fatty acid ataupun unsaturated fatty acid. So nak nampakkan gambaran dekat sini, lipid yang kita maksudkan ni, ini the broad groups ini. Faktanya dia kata lipid consists of glycerol combined with alcohol. Fakta ni betul ke tidak? Dalam semua lipid ni kecuali steroid, kita tahu dia bergabung antara glycerol dengan fatty acid. So fakta ni automatik dah salah. Kalau you jumpa mana-mana fakta yang betul-betul dah salah, actually you boleh cancel dia dalam pilihan jawapan. So you dah dapat jawapan dia adalah cacing. Tapi you kena confirm lah fakta tu memang terbukti salah. Macam soalan ni, ramai pelajar yang mesej saya sebab dia tak faham ayat yang terakhir ni. Macam kita tengok pilihan yang kedua, both oil and fat are triglyceride. So kita tahu triglyceride boleh jadi dalam bentuk minyak, boleh jadi dalam bentuk lemak, bergantung kepada fatty acid dia. Sekiranya fatty acid tu ada double bond, dia akan jadi oil, iaitu liquid pada room temperature. Sekiranya fatty acid pada ekohidrokarbon dia tu semua sekali adalah single bond, dia akan jadi fat ataupun solid pada room temperature. So fakta ni betul. Nombor 3 ni, kalau you dah tahu 1 ni confirm salah, nombor 3 ni kalau you tak tahu pun, pilih je lah yang tu. Nombor 2, pilihan jawapan 2 dan 3. Tapi apa maksud lipid are more highly reduced substance? Sebenarnya lipid ni, dia punya, kalau kita tengok, kalau madam buka fakta ni, kejap. Dia kaitkan tentang dia punya hydrocarbon chain tu. Di mana lipid ini dia menyimpan lebih banyak tenaga di situ berbanding dengan karbohidrat. Highly reduced substance ini ialah dia macam kurang reaktif berbandinglah molekul lain untuk mengalami bila dia highly reduced, dia kurang untuk mengalami oxidation.
Sebab apa? Kalau kita tengok dekat kawasan fatty acid, okey, dia banyak bondnya dah terikat antara C dan H dan dia dah tak reaktif. Tapi dia simpan banyak tenaga. Berbanding dengan karbohidrat, untuk form bond antara satu molekul dengan molekul lain tu, dia lebih mudah. So kita kata kat situ dia ni less reduced tapi highly oxidized. So tapi kalau fakta ni kita tak tahu pun, fakta ni dikira betul lah sebenarnya. Okey, kita tak tahu pun kalau satu fakta ni dah salah, so kita boleh kira sebagai betul untuk 2 dan 3. Okey. So, next kita pergi pada soalan yang ke-22. Okey. Untuk soalan 22, dia berkait dengan chapter 2. Okey. So, which features always be present for water? Okay, to move between two solution secara osmosis. Okay, dekat sini dia berkait dengan bab transport, di mana transport of molecule, transport across membrane, di mana kalau kita tengok osmosis, osmosis adalah contoh kepada passive transport. Apa sifat passive transport? Okay, kalau passive transport yang pertama does not require ATP. Dia tak perlukan tenaga. Okay, dan dia juga tak perlukan carrier protein ataupun channel protein. Kalau dia adalah osmosis lah, dan dia melibatkan pergerakan air. Osmosis hanya bercerita tentang pergerakan air. Di mana kalau passive transport, pergerakan itu mesti daripada high to low. Tapi apa yang high, apa yang low? Kalau bercerita tentang osmosis, kita bercakap tentang water potential. Kita tak kata pasal concentration. Okay, from region of high water potential to region of lower water potential. Okay, kita tengok pada pilihan jawapan. Okay, dia kata kalau osmosis dia nak apa? Must always present. Maknanya yang diperlukan untuk osmosis. Okay, osmosis tak perlukan carrier protein. Yang perlukan carrier protein adalah active transport. Okay, adakah dia perlukan selective permeable membrane? Selective permeable membrane ini sebenarnya merujuk kepada struktur apa? Okey, struktur ni dekat plasma membrane. Struktur apa ni? Okey, it is phospholipid bilayer. Okey, phospholipid bilayer inilah yang bersifat selective permeable tu. Sebab kita tahu dia hanya membenarkan benda yang kecil, benda yang non-polar lalu melalui dia. Sebab dia ni komponen lipid. Okey, yang non-polar. Okey, so sifat ini betul. Okey, manakala dia kata water potential gradient. Okey, water potential gradient ni pun betul. Sama macam tadi. Let's say carrier protein, you tahu osmosis passive transport takkan pakai apa-apa protein pembantu ataupun transport protein. So, you potong nombor 1. Automatik jawapan yang betul adalah 2 dan 3. Tapi check lah. Kalau you dah dapat macam tu. So, kat mana nak conteng ni? You cannot conteng dekat you punya online screen kan? Macam madam ni kan? Kan nak conteng macam ni pula. Okay. So, itulah gunanya kertas A4 ataupun kertas kosong, buku tulis dekat tepi. Tulis nombor soalan 22. Apa pilihan? 1, 2, 3. Yang mana yang tak nak? Okay. Sebab kalau saya jadi you, soalan 1 sampai soalan 10 ni, saya dah sediakan dah pilihan A, kata 21, A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 2 dan 3. Sebab pilihan dia memang macam tu. So untuk you cross wrong cancel right dia. So itu tak ada masalah. Itu bukan meniru. Itu adalah strategi. Okay. So kita proceed pada soalan seterusnya. Soalan yang ke-23. Okay, untuk soalan yang ke-23, dia berkenaan dengan parenchyma tissue
dan dia nak statement yang betul tentang parenchyma tissue. So, parenchyma tissue adalah sejenis ground tissue. Okey. Daripada ground tissue, dia ni kategorinya permanent lah. Di mana untuk membezakan dia dengan tisu-tisu plant yang lain, dia telah mengalami specialization. Okey, dia form specific structure, dia perform specific function. So, parenchyma ini, kalau you tengok, dia ni yang mana? Yang sel yang bentuk dia kita kata sebagai isodimetric. Okey, dan bentuk dia bukan poligon tu. Dia ada cell wall yang nipis. Okey, tapi dekat kawasan dia tu, bila bentuk dia isodimetric, lebih kurang sama shape, dia akan mewujudkan satu kawasan yang kita panggil air space. Okey, intercellular end space. Okey, cell of this tissue are alive at maturity. Macam mana nak tahu sel tu alive ke tidak? Okey, dia ada nukleus. Kalau you tengok dalam gambar nota you, parenchyma ada nukleus. Kalau dia ada nukleus sampai level of the matured macam ni, so dia adalah tisu yang hidup, living tissue. Okay, dalam contoh ground tissue, selain parenchyma, kita ada dua lagi, collenchyma dan sclerenchyma. Yang mana yang bukan tisu hidup? Sclerenchyma. Collenchyma masih tisu hidup walaupun dia punya bentuk adalah poligon, sama macam sclerenchyma. So benda-benda yang membanding bezakan ni, you kena alert lah. Have thin primary cell wall. Betul. Okay, cell wall dia ni thin. Okay, kalau collenchyma, dia ada thick primary cell wall, tapi dia thicken at the corner. Yang macam kalau collenchyma kan, bentuk dia macam poligon. Dinding dia lebih tebal, tapi dekat corner thicken. Tapi dia masih lagi living. Ini collenchyma. Sebab tu kalau kita tengok function collenchyma ni, dia dah lebih kepada mechanical strength and flexibility. Dia boleh support. This one dia bukan tissue support. Okay, tapi dia punya ni masih primary cell wall. Hanya sclerenchyma dia dah ada secondary wall. Okay, loosely packed and have many intercellular space between the cell. Betul? Dia tidak padat seperti collenchyma dan sclerenchyma. So, betul tak jawapan dia adalah 1, 2 dan 3? Okay. Yang dah buat, betul tak? You all dapat jawapan dia ni. Madam ni tak tengok ni. Betul tak? Okay. So, itulah cara dia. So, kalau this one, bila you dah detect that one, you boleh tengok buku fastly. Browse through that part untuk check. Ataupun kalau you dah tahu, untuk confirmation sahaja bila dah siap. Okay. Alright, jangan dah submit baru check. Tak dapat lah. Okay. Bila dah siap semua, boleh kalau ada masa lagi tu browse through balik. Sebab tu bila kata tulis soalan yang you tak confirm. Okay. Alright. So, kejap. Soalan yang ke-24. Okay, kita dah masuk cell division. Untuk cell division, dia ada mitosis, meiosis. So, dia depend lah dia nak tanya apa. Dalam sampel-sampel yang sebelum ni, ini dah set yang ketiga. Kita tengok kebanyakannya adalah merujuk kepada kadang-kadang event, kadang-kadang behavior. So, in this question, okay, dia bagi tahu the function of mitotic cell division in life cycle of organism may include. Okay, apa function mitotic cell division? Kan, kalau kita tengok dia ada importance. You boleh cari benda ni dekat importance of cell division. Tapi kena ingat dia dah sebut kat sini mitotic. Okay, so bila dia berkait dengan mitotic, okay, merujuk kepada asexual reproduction, betul. Sebab kita tahu proses asexual reproduction, contohnya macam binary fission. Okay, dia memang menghasilkan from one parent cell, dia memang akan menghasilkan dua daughter cell yang exactly the same, exactly identical ataupun same. Same ni dari segi apa? Number of chromosome sama. Okay, dan juga genetic composition. Maklumat genetik dia pun sama. Okay, so betul.
Dan adakah mitosis terlibat dalam growth? Yes, sebab bila nak growth, sel-sel contoh dekat epidermis kita, dekat muscle kita, dia nak replicate sel yang sama, maklumat genetik yang sama. Okey, jadi growth melibatkan mitotic cell division. Okey, repair of injured tissue. So kalau tisu terluka, nak repair, nak gantikan. Okey, juga merupakan function kepada mitotic cell division. Betul tak jawapan dia, Donkey? Yang dah buat? Betul. Okey, apa jawapan yang kalau ada kat sini dikira salah? Kalau dia kata formation of gamete. Okey, formation of gamete ini, kalau dia general kata fungsi atau important of cell division, betul. Tapi kalau ada mitosis, salah. Sebab formation of gamete ini akan reflect kepada cell division jenis meiosis sahaja. Okey, ataupun katalah dia cerita tentang nak produce offspring yang maklumat genetiknya berbeza dari parent. Okey, genetic different. Okey, ataupun dia kata nak menghasilkan number of chromosome half. Okay, half number of chromosome. Separuh. Sebab kita tahu dari parent yang 2N, dia akan menghasilkan 4 anak yang N. Berbeza dengan mitosis. Kat situlah sikit. Sebenarnya ini simple je. Tapi saya alang-alang tu saya ulang kaji sekali. Okay. So itu soalan 24. Kita lihat pula soalan yang ke-25. Okay, yang ni dah masuk bab yang berkaitan dengan genetic inheritance. Mana madam tahu ini adalah genetic inheritance? Okay, kalau kita tengok dekat soalan, which of the following phenotype? Kalau ada phenotype features. Okay, phenotype ini adalah ciri yang kita boleh lihat. Of man due to polygenic inheritance. Jangan risau. Biasanya kalau polygenic inheritance ni, kalau dibagi contoh, confirm dia bagi contoh yang berkait dengan nota kita. Contohnya height ataupun kalau yang lainnya adalah skin color. Okey, polygenic inheritance so jawapan height dengan skin color ini betul. Okey, albinism. Kita pernah tengok albinism ini sebenarnya adalah contoh yang salah. Okey. Soalan ni apa jawapan dia? Jawapan dia 1 dan 2 ke? Betul tak? Ke 1 je? 2 dan 3. Oh, sebab accept. Pandai-pandai. Madam yang tak nampak. Terkejut Madam. Sebab Madam tengok tak ada jawapan. Okey. So, jawapan untuk polygen ni dia memang high skin color. Dan dari segi genotype dia, macam mana nak kenal polygen, dia mesti cerita tentang satu karakter. Contohnya skin color ni satu karakter je. Height pun satu karakter. Tapi genotype dia akan combine lebih dari 2 jin. Contoh A besar A kecil satu jin ataupun 2 alel. Satu jin kan 2 alel kan. Mungkin dia combine pula B besar B besar. Dah 2 dah jin, 4 dah alel. Biasa kalau macam ni dihybrid. Kalau tadi monohybrid, dia tak combine lagi. Lebih daripada 2 jin. Itu sebab dia panggil polygen. Lebih dari 2 Kalau 2 tadi, 4 huruf ni normal lagi. Sebab itu dikira dihybrid. Kalau lebih, dia boleh jadi lebih lagi. Mungkin dia besar dia kecil. Ini kes-kes polygen. So this one je jawapan yang polygen. Phenylketonuria ni adalah satu penyakit. Albinism ni pun penyakit yang rambut putih, dia tak ada pigmen melanin. Yang mungkin pigmen mata dia pun rambut dia macam putih ke bulu jagung tu. Lepas tu dia sangat putih, yang allergic pada cahaya dan sebagainya. Kedua-dua ciri ini adalah pewarisan secara monohybrid. Okay, ataupun bila you tahu ini accept kan, yang ni yang dah betul, so you keluarkan jawapan ni daripada pilihan. So kita dapatlah jawapan yang ini. Ini dah habis, orang kata dah habis arah lah. Tapi you kena at least tahu satu yang betul. Okay, ataupun yang satu pilihan yang perlu dikeluarkan dari jawapan. Right. Seterusnya untuk soalan yang ke-26. Okay.
Soalan 26. Individual with genotype A besar, A kecil, B besar, B kecil will cross with individual A besar, A kecil, A kecil, B kecil, B kecil. Okey, jenis pewarisan madam tanya. Kalau ini melibatkan ini dan ini yang you belajar. So jenis inheritance adalah dihybrid. So dihybrid dia follow Mendel. Tapi cross apa yang dia buat ni, type of cross dia apa? Kita tahu. Okay, dia buat F1 self cross ke? A besar, A kecil, B besar, B kecil. Kalau self cross, dia akan cross dengan A besar, A kecil, B besar, B kecil juga. So dia sebenarnya buat F1 test cross. Ini clue yang ada dalam ayat pertama. Okay, the following class of offspring were produced in approximately equal. Maksud approximately equal, okay, let's say kalau kita buat ratio atau kita buat dari segi bilangan anak, okay, bilangan dia akan jadi contoh 15, 12, 11, 11. So bila kita ratio kan, dia akan dapat phenotypic ratio F2 dia 1 nisbah 1, nisbah 1, nisbah 1. Kalau you rujuk pada nota part dihybrid test cross pun you akan nampak this one. So ini possible anaknya. This result illustrate Mendel principle. Principle apa yang digambarkan dekat sini? Okay. Linkage. Independent assortment. Segregation. Okay. Apa yang digambarkan? Mendel principle apa yang digambarkan? Walaupun, betul tak jawapan dia adalah 2 dan 3? Betul. Betul kan? Okey. Sebab linkage ini memang tak berkait dengan Mendel. Linkage ini sekarang dia nak Mendel. Linkage ini adalah link gene. Okey, di mana link gene melibatkan cerita yang deviate from Mendel. Okey, di mana kalaulah kita buat cross, F1 test cross, result dia kita tak akan dapat 4 anak macam ni. Kalau link gene. So, jawapan nombor 1 ni dah salah. Okey, jawapan yang betul nombor 2. Saya tahu you tahu nombor 2 sebab dihybrid berkait dengan law of independent assortment iaitu Mendel second law. Okey, tapi kenapa pilihan 3 ni dikira betul juga? Sebab law of segregation merupakan Mendel first law. Kita kena ingat, dalam law of segregation, walaupun dia apply untuk monohybrid, dia juga apply untuk dihybrid. Di mana kita kata waktu gamete formation, alel itu separate. Dalam cerita ni, alel separate juga. Contoh katalah kita ada A besar, A kecil, B besar, B kecil. Okay. Gamete apa yang kita akan dapat? Okay. Gamete yang kita akan dapat ni adalah semua all possible. Jadi, gamete, waktu gamete formation, selain dia independent assort, dia juga separate. Okey, itu yang you akan dapat. Gametnya A besar, B besar. A besar, B kecil. A kecil, B besar. A kecil, B kecil. Salah, sorry. Sebut lain, tulis lain. A kecil, B kecil. So, dia apply juga law of segregation. Tapi kalau Mendel, you bolehlah kalau dalam bentuk pilihan. Tapi kalau dia adalah aneka pilihan A, B, C, D, yang mana yang paling tepat adalah independent assortment. Itu yang apply dengan Mendel second law. Tapi sekarang ni dia tak kata Mendel principle secara general. Tak kata first ke second ke. So, 2 ni lah. Okay. Boleh tak ni? Ada soalan tak setakat ni? Ke tak jelas ke? Tak ada ke ada? Okay, very good. Okay, so kita tengok pula soalan seterusnya. Okay, which of the following type of gene mutation below cause frame shift? Ni kalau sebut frame shift ni maknanya kita dah masuk bab apa ni? Takut bab pun tak jumpa. Kalau bab tak jumpa payah. Okay, mutation. Okay, dan you kena ingat frame shift mutation kalau kita buat ulang kaji, dia adalah effect of mutation. Adakah mutation? Mutation kan ada 3 jenis kan? Yang utama kan? Gene mutation, chromosomal aberration yang melibatkan perubahan struktur tu. Okay, dan chromosomal number alteration. Tiga-tiga ni ada
adalah kita belajar. Tapi bila frame shift, dia merupakan effect of gene mutation sahaja. Okay, yang mana satu gene mutation anak-anak, di mana dia berlaku alteration pada DNA sequence. Okay, berubah dia punya dari segi arrangement of DNA itu, nukleotide tu. Secara apa? Itu yang base CD. Tapi yang mana antara base CD ini melibatkan frame shift? Dia hanya melibatkan base deletion dan juga base insertion. Di mana katalah daripada satu jujukan DNA, let's say madam letak TACGG. Okay, ini yang normal. Let's say berlaku deletion. Okay, let's say satu yang normal ini kita delete. Dia akan jadi sekuen yang TACG. Let's say lah tadi kita buat 3 huruf macam ni kan. Okay, tambahlah satu huruf lagi. G. Okay. Kat sini nanti, bila you delete, dia dah tinggal G yang ni je. Dan mungkinlah dia terambil huruf lain pula untuk frame dia. So, ini yang kita kata frame shift. Abnormal dah. Kalau you tambah, mungkin you tambah apa? Huruf A kat sini kan. So, dia akan jadi TAA untuk satu frame tu. Okay. Dia dah jadi CGG. Kata G ni tak buang lagi. Dah terlebih dah satu. Okay. So, itu yang disebut sebagai frame shift. Ini dua penyebab dia. Okay. So, yang mana sekarang ni type of gene mutation below causing frame shift? Accept. Maknanya semua yang lain ni melibatkan frame mutation kecuali yang mana? Single base substitution. Adakah single base substitution ini melibatkan frame shift? Tidak. Okay. Two base inversion. Tidak. Single base insertion. Yang ni je yang melibatkan frame shift. So, kita nak accept. Jadi, jawapan kita adalah 1 dan 2. Betul tak jawapan dia 1 dan 2? Betul. So, actually, kalau you dah tahu, dia disebabkan oleh this one. 2 ni automatic you dah tahu, dah accept. Ini takkan menyebabkan frame shift mutation. Tapi madam terangkan untuk dapatkan juga ulang kaji sikit. Pasal benda yang kita dah pernah belajar ni. Okay. So, seterusnya soalan yang ke-28. Okay, untuk soalan 28 ni, dia keluarkan gambar this one. Okay, gambar apa ni? Ini adalah gambar plasmid. Okay, this is plasmid. Okay, di mana plasmid ni gambar dia sebenarnya macam-macam gambar. Okay, dia cumanya yang penting, struktur yang penting kat plasmid ni ada 3 kawasan. Kalau you perasan yang madam pernah sebut sebelum ni, ori, tempat dia mula menjalankan proses DNA replication dia. Dan dia ada portion of plasmid ini, DNA berkenaan untuk diri dia. Kalau express, dia akan resistant kepada ampicillin. Dan dia akan ada laxi yang berkait dengan dia punya pemakanan. Dia nak digest gula lah. Contohnya macam X-gal dengan menghasilkan beta-galactosidase. Walau bagaimanapun, kalau you nampak sekarang kat sini, okay, Eco R1 lah yang you tahu. Ini adalah 2 contoh lain ini. 2 contoh lain ini adalah restriction enzyme yang akan potong waktu step, potong fosfodiester linkage masa step cut. Dan mereka semua ni berada pada kawasan laxi. Sebab tu kalaulah kita guna salah satu dari enzim ini, okay, dia akan potong kat kawasan laxi. Bila masuk gene of interest, kita kata dah laxi tu disrupted. Macam dalam step screening. Itu contohnya lah. Ini cerita je. Okay, kita tengok apa soalan ni cakap. Okay, figure show the plasmid that was used in the lab for gene cloning experiment. If the laxi gene is functioning. Maksud laxi ni functioning ialah, okay, dia tidak dipotong, not cut by restriction enzyme. Sebab kalau restriction enzyme potong dia, okay, dia akan disrupted. Dan juga syarat kedua, bila
not cut dan juga not receive. Apa yang dia tak receive? Terbalik dari je receive. Okay, not receive foreign DNA. Foreign DNA yang Madam sebut ini adalah apa contohnya? Target gene lah. Ataupun gene of interest. Kalau dia terima dua-dua ni, dipotong dan terima ini, dia punya lexi tidak boleh berfungsi dah. Okay. So, if the lexi is functioning, the bacteria can synthesize beta-galactosidase. Sebab gene lexi ini kalau tak ada apa-apa kacau, dia boleh menghasilkan beta-galactosidase. Okay, turning media to blue. So, ni macam seolah-olah dia cerita pasal proses screening. If the bacteria were grown on a plate contain ampicillin, which of the following statement are correct? Atas ni cerita pasal medium yang B. Okay, yang warna blue. Okay, tapi this one, dia nak tanya apa jadi kalau bakteria grow on the plate. Okay, dan juga dia ni ada lexi yang functioning. Okay. Bacteria contain plasmid with gene of interest will grow. Betul tak? Ini adalah bakteria yang mana? Bakteria yang dia punya plasmid ada gene of interest. Boleh tak dia grow atas medium ampicillin? Boleh. Sebab dia ada plasmid. Okay, bila ada je plasmid, reason dia ada plasmid. Sebab dia tak berkait dengan lexi. Dia ada ampicillin. Bacteria contain plasmid with gene of its interest will not grow. This one refer kepada bakteria. Okay, ada juga yang ni plasmid with gene of interest. Yang ni lah, yang sama. Tapi tak boleh grow. Betul ke salah fakta ni? Salah. Okay, sebab bila dia ada plasmid, dia mesti boleh grow. Sebab dia resistant terhadap ampicillin. Okay, bacteria containing plasmid with gene of interest will form white colony. Betul tak? This one, dia akan jadi white colony. Kalau ada gene of interest. Betul. Okay. Jadi, jawapan dia adalah 1 dan 3. So, 1 dan 3 huruf apa? B ni Madam, kalau Madam scroll ni kejap lagi sekarang. Sekejap, Madam delete dulu. Okay. So, jawapan yang betul dia adalah 1 dan 3. Okay. So, kita pergi kepada soalan 29. Okey, kalau you tengok banyak soalan recombinant DNA. Kalau tengok dalam set ni dia buat 3 daripada 5 tu aneka gabungan. Ni pun masih lagi soalan berkaitan dengan recombinant DNA. Dan kalau you perasan dah 3 set you buat, part mana dalam recombinant DNA ni yang kerap ditanya? Kalau you perasan lah, kalau you tak keluarkan gambar bab screening. Perasan tak? So, you memang kena betul-betul faham blue-white screening tu macam mana. Di samping, you kena faham gambar rajah tentang 5 step itu dan 5 tools yang terlibat. Dia sebenarnya tak banyak recombinant. You kuasailah recombinant. So, 5 soalan dah ada dalam tangan you. InsyaAllah. Okay? Alright. Why it necessary to carry out screening? Kenapa penting nak kena buat screening? Okay, so jawapan yang dia bagi, dia kata, they are bacteria which are not transformed. Maksud bakteria transform ialah dia adalah bakteria, tapi bakteria ni not receive plasmid. Ataupun lagi tepat, dia tak receive rDNA tu. Dia tak terima. So, dia adalah bakteria yang kosong. Okay, sebab not transform. Transform ini merujuk kepada step transformation. Sebab kita tahu during transformation, apa yang patut berlaku ialah rDNA ataupun recombinant plasmid yang dah ambil gene of interest akan dimasukkan semula ke dalam bakteria. Tapi sebab benda ni berlaku dalam makmal, you campur solution, kita bukan nampak pun dia masuk. Kita bukan kita ambil satu masukkan. Sebab dia sangat mikroskopik, sangat kecil. Okay, so betul, ini tujuan bakteria trying to screen. They are bacteria. Okay, yang ni betul. Kita nak hilangkan bakteria ni. So, ini purpose-nya. They are bacteria do not undergo amplification. Adakah tujuan kita buat screening untuk cari bakteria yang tak amplify? Boleh ke? Tak. Amplification ialah bila dia dah ambil, dia buat macam mitosis tu. Dia banyakkan diri dia. Binary fission actually. So, kita tak boleh detect this one.
Okay, they are bacteria which are transformed, okay, with non-recombinant plasmid. Maknanya waktu transformation, bakteria ni dia ambil plasmid yang bukan recombinant, yang tak ada gene of interest. Yang ni betul. So, untuk yang berkaitan dengan amplification ini tidak terlibat. So, jawapan dia betul tak bola? Repet medium betul lah. Bola. Betul? Terima kasihlah. Ada yang tolong check untuk saya. Saya malah nak, kalau saya klik nanti dia tergerak. Sebab ini annotator ni dia memang dekat situ je. Okay, tapi boleh lah. Dapatlah juga conteng-conteng dia kat Google Form. Okay, yang terakhir, untuk soalan yang ke-30. Which of the following statement describe the function of testosterone in spermatogenesis? Dikaitkan dengan hormon testosteron. Siapa hasilkan testosteron? Saja uji. Leydig cell. Siapa stimulate Leydig cell untuk hasilkan testosteron? Siapa? LH. Hormon LH. Pandai. Okey? Okey. Tapi sekarang dia tanya tentang function of testosterone. Maintain male secondary sex characteristic. Betul tak? Betul. Okey. Stimulate maturation of secondary spermatocyte. Betul. Betul. Hati-hati tau. Ada soalan saya tengok dia tukar je secondary spermatocyte. Dia cerita pasal spermatogenesis. Dia tukar jadi oocyte. Dia saja je. Okay, hati-hati. Okay, dan yang ketiga. Nourish the development of sperm within seminiferous tubule. Salah. Okay, ini kerja siapa ni? This is kerja of Sertoli cell. Yang stimulate by FSH apabila capai puberti. Di mana pula FSH ni dan LH ini dihasilkan oleh Anterior pituitary. Okey, ingat anterior anterior pituitary gland. Jangan pula tiba-tiba bila jawapan kata posterior you buat betul. Tapi siapa stimulate anterior pituitary? Hormon apa? GnRH. GnRH. Betul lah tu. So dalam female sama juga LH dan FSH ni ada, cuma target cell dia lain. Dia lebih kepada ovari. Okay. So this one salah lah. Okay. Bila 3 salah, so jawapan dia adalah 1 dan 2. Okay. Kejap. Sorry.